Tengok pakai dalam otak. Kata itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Alhamdulillah, saya masih sihat. Okey, sekarang ni saya on the way ke hospital untuk ambil second sample. Alhamdulillah, hari tu first sample saya negatif. Tapi sometimes sampel ni dia boleh jadi false negatif lah. Sebab apa? Mungkin cara sampling, cara ambil sampel tu tak adequate ke, tak cukup, ataupun mungkin terlalu awal lah. Sometimes dia terlalu awal dan kita tak dapat nak catch sampel untuk detect dia lah. Polisi hospital tempat saya kerja, dia nak second sampel supaya confirm betul-betul negatif. So saya nak ambil kesempatan pagi ni untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak pada yang doakan saya, kesejahteraan saya, Dr. Rafiq, kami semua, kami sekeluarga lah. Dan pada yang terus menyokong dan bersama dengan Medik Viral terus bersabar untuk menanti-nantikan konten daripada kami. Terima kasih banyak-banyak. Kami juga mendoakan supaya anda semua sihat, sejahtera. Bukan setakat sihat saja. Kalau sihat tapi bimbang, risau pun kesian juga. Jadi sihat dan gembira, sejahtera fizikal dan emosi. Tenang-tenang selalulah di samping keluarga yang tercinta. Saya percaya anda semua stay home and stay safe. Dengan stay home macam ni lah anda sebenarnya lebih selamat mengelakkan daripada virus tu sampai pada anda. So saya nak ambil kesempatan pagi ni jawab beberapa soalan yang berlega-lega di media sosial. Bila dah semua orang stay kat rumah ni, maklumat yang ada cuma yang berada daripada media sosial, WhatsApp group, Facebook dan sebagainya. So banyak soalan-soalan yang timbul. Bukan sebab apa, banyak sangat information yang sampai. Jadi information overload. Kita tak tahu yang mana satu betul, yang mana satu tak betul kan. So kalau anda ada soalan-soalan lagi, boleh shoot di bahagian komen. InsyaAllah kita akan cuba jawab dari masa ke semasa lah. Dari semasa ke semasa. Marah cikgu BM saya nanti. Kita hari ni saya cuba listkan soalan yang paling frequent yang orang tanya lah. Pertama sekali orang tanya saya, perlu ke buat test ni sebenarnya? Bergantung pada keadaan lah. Awal-awal dulu, masa virus mula-mula tersebar, mula-mula menular, terdapat keperluan untuk test semua orang yang kena kat situ. Pertama sebab orang yang kena tu kecil. Jadi siapa-siapa yang kita syak, kita suspek yang berisiko tinggi, contohnya yang pulang dari negara-negara yang terjejas, daripada tempat-tempat yang ada risiko tinggi dijangkiti, kita nak test semua. Sebab kita nak tahu 100% daripada orang-orang kat situ, siapa yang kena, siapa yang tak kena. So bila kita tahu dia ada carry, jadi bawa virus tu, kita boleh isolate dia siap-siap, asingkan dia. Sebab kita nak selamatkan, nak elak daripada virus tu tersebar. Tapi dalam keadaan sekarang, kita dah tak tahu, terlalu ramai orang yang mungkin ada, mungkin tak ada. Even mungkin ada yang tak ada simptom apa-apa pun ada bawa virus tersebut. So perlu tak nak test orang-orang ni? Kita kena tengok dari sudut macam ni. Kita test tu untuk apa? Okay, kalau saya kita sendiri lah, kita risau kan, okay, kita pergi test. So kalau kita tahu kita positif tapi kita sihat, kita tak ada simptom, nak buat apa? Macam saya, kita sebagai healthcare worker lain, kalau kita ni positif, memang confirm kita tak boleh dah pergi kerja lah. Sebab kita takut kita infect orang lain, kita takut kita jangkit pada orang lain. Tapi kalau sebagai orang awam di rumah yang tak ada simptom, ataupun cuma ada simptom gejala ringan je lah, batuk sikit je, sakit tekak sikit je, selsema tak teruk, tak ada penyakit-penyakit lain, sihat walafiat, tak ada keperluan sebenarnya untuk test dia orang. Jadi apa yang dia perlu buat cuma keep quarantine kat rumah. Mungkin dia ada, mungkin dia tak ada virus tu. Kalau dia ada virus ke, kalau dia tak ada virus ke, stay home supaya kalau dia ada, dia tak jangkit kat orang lain. Kalau dia tak ada, dia tak terjangkit daripada orang lain. Tak ada keperluan untuk tahu dia positif ke tidak, melainkan yang ada arahan lah daripada doktor ke, daripada kerajaan ke, suruh test. Sebab adalah tu tujuan dia. Kalau anda ada gejala ringan, jangan risau, jangan susah hati. Kalau anda masih sihat, teruskan berada di rumah, amalkan personal hygiene yang baik, basuh tangan, etika batuk dan bersih, jarakkan diri secara sosial daripada orang lain. Dia juga soalan orang tanya, aku ni ada COVID ke tak? Aku ada simptom macam ni lah, ciri birik lah, apalah. Selagi benda tu tak membahayakan, simptom tu tak membahayakan, maksudnya tak adalah sampai sesak nafas ke, sampai nak pengsan ke, tak payah buat apa-apa.
Kenapa perlunya buat PKP ni? PKP tahu PKP? MCO ni, Movement Control Order ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni. Diorang kata tu cuma nama fancy untuk perintah berkurung. Kalau perintah berkurung ni lagi ganas lah, langsung tak boleh keluar rumah semua kan. Pada fasa sekarang ni, tempoh sekarang ni, PKP ni sangat perlu. Okay, virus ni, coronavirus ni, bukan setakat virus ni, mana-mana virus. Cumanya virus ni kita nak kontrol lebih sikit sebab dia baru. Kita tak tahu behavior dia macam mana. Virus ni dia akan jangkit daripada orang ke orang bila orang tu berjumpa. Cara yang terbaik nak cegah dia, kita jangan bagi orang jumpa, supaya dia stay kat satu tempat. Macam hadis Nabi sebut kan, bila kita dengar je berita pasal wabak, orang yang dalam kawasan tu jangan keluar, orang yang kat luar jangan masuk. Macam tu prinsip kawalan utama dia. Jadi itu adalah yang paling penting lah, paling berkesan lah so far. Jadi perintah kawalan pergerakan macam ni sangat perlu, dan dia memerlukan kerjasama semua orang 100%. Sebab hand sanitizer dengan mask ni untuk tahan kita droplet daripada keluar daripada mulut dan hidung, daripada bila kita bersin batuk semua kan. Yang kedua, sanitizer ni untuk basuhkan tangan lah, untuk basmi kuman dekat tangan kita. Bagaimanapun, mesti ke guna hand sanitizer? Tidak lah. Bila mana kita ada air, sabun, adalah lebih baik untuk basuh tangan. Kalau sanitizer ni tak solution tu atas tangan dan dia mengering, dia mematikan mikroorganisma kat situ. Tapi kalau kita basuh tangan dengan sabun ni, pertama sekali secara mechanical kita remove tisu-tisu mati semua daripada tangan. Dan kalau lagi bagus, macam dekat hospital ni, kita pakai sabun yang ada chlorhexidine, dia matikan kuman dan juga kita remove sekali. Mask pula, surgical mask triple tu, yang 3 lapis tu, dia dah memadai lah. Sebab dia nak, yang penting ni kita nak catch daripada droplet. Kita cakap-cakap ni mungkin air liur tu keluar, kita bersin kan, kita tak sedar benda tu kadang-kadang. Ada orang tanya juga, pakai mask kain okey tak okey? Bagi saya lah, memang tak ada evidence lah keberkesanan dia. Dalam keadaan sekarang ni yang kita ada shortage of supply ni, tak cukup supply, lebih baik ada lah daripada tak ada. Tapi kena jaga kebersihan betul-betul lah. Lepas pakai, sekali pakai, lepas tu balik terus basuh. Jangan pakai repeat sampai seminggu baru nak basuh. Geli Ada juga kawan-kawan tanyalah, perlukah kita ni terlalu paranoid sebagaimana yang diceritakan dalam grup-grup WhatsApp apa semua tu kan? Balik rumah kena simpan barang 8 jam. Bagi saya lah, nak praktis benda tu silakan lah, tak ada orang marah pun, tak ada masalah. Tapi menyusahkan diri lah, kadang-kadang tak praktikal, sebab tak ada evidence pun yang virus tu boleh bergerak melalui barang. Yang lebih utama sekali buat masa sekarang ni, prinsipal dia, cara dia jangkiti orang ni adalah direct contact. Maksudnya kita bersentuhan dengan orang, ataupun yang kedua daripada droplet. Daripada barang ni tak tahu berapa lama dia boleh survive, dan kadar jangkitan dia tu mungkin terlalu rendah lah. Okey, saya tak tahu. Even kalau ya ke, kalau tidak ke, still kita kena jaga prevention dia cara yang sama lah. Tak nak bagi jangkit dia, kena basuh tangan, kena elakkan batuk dan semua bersin depan orang. Still prinsip pencegahan dia sama, social distancing. So dia secret weapon ke tak ke, the fact is it is out there. Bersama dengan siapa-siapa yang kita tak tahu. Mungkin orang yang sakit tu bawa, mungkin orang yang sihat pun ada boleh jadi carrier. So kita tak tahu siapa yang bawa, kita tak tahu siapa yang kena, kita tak tahu siapa yang bakal kena. The point is, elakkan daripada jumpa dengan orang ramai. Yang kedua, basuh tangan, tutup mulut ketika batuk dan bersin, makan makanan yang sihat, makan makanan yang masak sepenuhnya. Itu je. Okay, anyway, so saya dah nak sampai hospital, kita sambung balik lah. Alright, terima kasih. Assalamualaikum. Stay tune. Nak tengok ke orang tu ambil sampel kat hidung saya? Sakit weh. Masuk kat dalam hidung. Pedih. Okay. Ni tengah tunggu nak ambil second sampel. Ni pun rasa nak muntah. Tekak okey lagi hidung pedih. Ni pedih dah. Kata hidung.
inilah cara ambil sampel. Okey, jadi dah settle ambil sampel yang kedua. So kenapa ambil second sampel? Second sampel ni kita ambil untuk confirmation. Sebagai petugas kesihatan ni, kita punya protokol tak sama lah macam orang lain, healthcare worker. In case kalau first result tu false negative, maksudnya kalau silap, ada risiko kita ni sendiri akan jangkitkan pada orang lain. Cumanya ialah on paper untuk make sure betul-betul negatif, sebab tu kita buat 2 kali. Dia different hospital, different protokol lah. Ada yang repeat second sampel tu lepas 13 hari. So insyaAllah hari ni hari keempat kuarantin. Kalau tak ada apa-apa, esok lusa siap lah result. So that means hari ke-6 siap, dan hari ke-7 kalau dia negatif, insyaAllah boleh kerja balik lah, tak ada masalah. Okey lah, setakat tu je. Terima kasih banyak-banyak pada yang terus mendoakan kami. Yang penting kita sama-sama doakan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. Perjuangan kita untuk menentang COVID-19 ni bukan perjuangan petugas kesihatan sahaja, bukan perjuangan polis tentera sahaja. Ia adalah perjuangan setiap pelusuk negara, setiap individu. Orang duk kata kita petugas kesihatan ni frontliners. Sebenarnya frontliners sebenar adalah setiap-tiap rakyat tu sendiri. Setiap-tiap rakyat tu sendiri. Setiap-tiap rakyat tu sendiri.